Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan The Grawela Empire Channel. Pada pagi ni kita nak buat sedikit perkongsian lah, berkenaan uh, cara kawalan lah. Kawalan untuk penyakit kulak akar putih, anai-anai, serangga anai-anai dan repuk akar lah. Sebab sekarang musim hujan, jadi kita buat kawalan lah untuk mengelakkan ulat ni merebak lah. Okey, sebelum tu saya mohon bantuan rakan-rakan untuk membantu saya memperkembangkan channel saya lagi dengan menekan button subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikutilah segala info-info ataupun aktiviti-aktiviti yang menarik berkenaan khususnya tanaman durian Belanda dan hal-hal berkaitan pertanian. So saya juga berharap rakan-rakan berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey rakan-rakan, jom kita bancuh lah. Saya akan tunjukkan sukatan yang saya gunakan dan bahan perawat aktif apa yang saya gunakan untuk racun serangga dan racun kulat. Okey, first saya gunakan Miflex 5SC. Ini racun serangga lah. Jadi perawat aktif dia fipronil 1.0, proaktif dia fipronil 5.0, perawis lengai 95% lah. Okey, so fungsi racun serangga ni kita untuk kawalan anai-anai lah di kawasan kanopi pokok lah, pokok durian Belanda. Jadi kita buat kawalan rutin lah. Okey, so fungsi fipronil ni dia mematikan lah serangga-serangga di dalam tanah, terutamanya anai-anai. Bila kita sembuh di kawasan kanopi pokok, jadi apabila seekor anai-anai dah kena dan dibawa ke koloni dia, dan satu koloni akan mati lah. Jadi tak perlu kita spot kawasan yang ada anai-anai saja. Jadi kita boleh gunakan ni lah, racun serangga ni. Okey, yang kedua saya pakai Enmi 4.8SC. Ini perawat aktif dia hexaconazole lah 4.8%, perawis lengai 95.2. Fungsi ini adalah untuk mengawal penyakit repuk akar dan kulak akar putih lah. Sebab sekarang musim hujan, jadi kita buat kawalan lah untuk mengawal penyakit kulat lah, terutamanya repuk akar dan kulak akar putih. Okey, jom kita start bancuh. Okey, first kita goncang dulu sebelum kita nak ni. Okey, kita gunakan 30 ml untuk 20 liter air lah. Ni racun kulat lah. Okey, so kedua kita gunakan racun serangga ni untuk kawalan anai-anai lah. Sama juga 30 ml untuk 20 liter air. So ni kira sekali jalan lah racun serangga dan racun kulat untuk kawalan penyakit akar lah, dan serangga di dalam tanah. Kadang-kadang kita tak tahu di dalam kawasan kanopi tu, di dalam tanah tu ada kata anai-anai lah. Sebab kawasan saya ni bekas getah, jadi kadang-kadang kita korek. Sebelum ni saya tanam pokok baru tu, dia ada nampak sarang-sarang anai-anai lah dalam tanah tu. Jadi kita buat kawalan ni untuk mengelakkan pokok kena serangan lah, serangan anai-anai dengan kulat, terutamanya repuk akar dan
dengan kulit akar putih. Okey. Okey rakan-rakan, jom kita start lah macam mana cara saya semburan di bawah kanopi pokok. Okey rakan-rakan, sebelum memulakan aktiviti meracun serangga dan kulat, kita utamakan safety lah. Jadi kita pakai mask ni untuk protect lah kita punya paru-paru lah. Sebab kalau kita kerap masuk racun serangga kulat ni akan efek juga dekat kita punya kesihatan lah. Okey, jom. Okey rakan-rakan, sebelum tu saya nak share lah sedikit tips ataupun perkongsian lah. Selalunya kalau menurut lah sipu-sipu, tak kisahlah tanaman apa-apa, terutama tanaman durian, mereka galakkan untuk masuk semburan, seloknya siraman. Siraman di pangkal pokok setahun 2 kali lah untuk kita kawalan penyakit repuk akar dan kulat akar putih. Jadi bagi saya, kalau pokok durian, kalau 2 ekar ni, kawasan saya 2 ekar, dia pokok tak sampai beratus lah, hanya puluh-puluh sajalah. Jadi mungkin apa kata, boleh lagi kita buat siraman lah, satu pokok ke satu pokok, untuk kawalan penyakit repuk akar dan kulat akar putih. Tapi bila macam saya, pokok durian Belanda, kita mempunyai hampir 300 lebih lah pokok di dalam kawasan kebun ni, 2 ekar ni. Jadi bagi saya kita tak kena perlukan tenaga yang banyak lah, manpower yang banyak untuk kita bawa air dan siraman di pangkal satu persatu pokok. Jadi bagi saya lebih mudah kita menggunakan tong galas. Kita buat semburan yang tajam lah. Maksudnya semburan tajam ni semburan yang macam water jet tu, untuk kita terus sembur di pangkal pokok supaya siraman racun kulat tu terus masuk ke akar lah, di pangkal pokok. Jadi tapi bagi saya yang terbaik adalah siraman berbanding dengan semburan. Bila kita siram ni, dia lagi terus meresap ke dalam akar lah. Cuma bila pokok banyak, kita tak mampulah nak siram satu-satu pokok. Menggunakan, selalunya kebanyakan saya tengok dia menggunakan selalu macam tong yang untuk siraman bunga tu, ujung dia ada keluar halus lah, keluar titisan halus. Jadi kalau kita nak buat macam tu, memang menggunakan tenaga yang banyak lah, dan manpower yang ramai untuk kita bawa satu ke satu pokok untuk siraman. Jadi bagi saya, untuk memudahkan kita gunalah pam galas. Yang penting bila kita sembur tu, kita menggunakan kata semburan yang tajam supaya terus masuk ke akar pokok, dan kata dia terus meresap lah ke pokok. Yang penting di kawasan pangkal pokok tu kita tengok dah basah, dah okey dah. Tak perlu terlampau banyak lah. Jadi kita agak-agak aja kita sembur di bawah kanopi pokok, terutama di pangkal, di bahagian pangkal. Nampak macam dah rasa dah basah, okey dah. Jadi tak perlu kita ni lah terlampau banyak sangat racun kulat penggunaannya. So
sebelum ni ada yang memberitahu dua kali setahun lah untuk siraman di pangkal pokok, menggunakan rotation lah, bahan aktif racun kulat untuk repuk akar dan kulat akar putih lah, terutamanya macam hexaconazole, propiconazole, tebuconazole. Jadi sebenarnya cara kita apply tu ikut poket kita sendirilah. Kalau poket tebal, bolehlah buat kerap. Kalau poket kurang, buat 2 kali setahun lah. Poket nipis buat 2 kali setahun. Yang penting mesti kena masuk lah untuk siraman, untuk kita protect akar daripada terkena masalah repuk akar dan kulat akar putih. Ok, so kalau macam saya buat menggunakan tong galas ni, sebenarnya lagi efisien guna siraman, melalui siraman daripada kita semburan. Tapi bila semburan kita sembuh, kita nampak basah pun dah ok lah. Kalau kita boleh buat 4 kali setahun lah, untuk kawalan repuk akar dan kulat akar putih. So kalau kita buat siraman di pangkal, kita boleh buat 2 kali setahun lah. Sebab siraman ni lagi terus direct ke akar berbanding dengan semburan lah. Semburan ni kadang kita tak kena sangat. Jadi saya buat 4 kali lah setahun, berbanding dengan kita buat siraman. Ok, kalau ikutkan siraman lah yang terbaik. Tapi bila pokok banyak, memang kita tak mampu lah nak buat satu persatu lah kita siram di pangkal pokok. Ok rakan-rakan, ni saya nak tunjuk macam mana saya semburan tajam di bawah kanopi pokok, terutama di pangkal pokok lah. Ok, jom. Kita ambil, kita buat semburan macam water jet lah. Ok, cukup. So kita dah nampak basah tu, kita stop lah. Jadi kita pergi ke satu pokok lebih mudah lah berbanding dengan kita bawa tong untuk siraman tu. Ok kan, ni kita ke pokok seterusnya. So kita buat macam ni. Okay, kita buat semburan tajam di bawah kanopi pokok. Ok, so nampak dah basah tu, kita stop lah semburan. Tak perlu terlampau banyak sangat lah, anggaran saja. Ok rakan-rakan, kalau rakan-rakan tengok, ni dah di pangkal ni saya dah sembuh. So dia nampak basah, sudah membadai lah. So ni pokok 2 tahun lebih lah, alhamdulillah. Batang ni pun dah besar. Jadi sejak saya buat pruning ni, dia batang pertama dia ni cepat besar lah. Kalau kita tak buat pruning, dia akan tinggi je, akan menjadi macam pokok Christmas. Jadi batang pertama dia lambat besar dengan dahan dia. Kalau rakan tengok, dahan dia besar jugalah. Ini saya buat pruning, jadi dahan kiri kanan dia besar dan batang utama dia.
Okey rakan-rakan, ni pokok yang kedua yang saya semburan tadi, racun kulat dan racun serangga tu. Kita tengok di bawah kanopi pokok ni basah lah. So sudah memadai lah untuk kita buat semburan racun kulat dah untuk kawalan lepuk akar dan kulat akar putih dan anai-anai. So ni pokok kedua tadi. Ni alhamdulillah pokok ni pun subur. Pokok ni 2 tahun lebih lah. Batang ni pun okey dah, tegap lah. Ni hasil daripada pruning yang saya buat lah. Dahan dia jadi melebar lah. Dahan yang ni akan ready untuk buah lah nanti. Itunya pentingnya bagi saya teknik pruning tu lah. Untuk bagi kata dahan cepat membesar lah, dahan kiri kanan ni. Jadi rakan-rakan boleh cubalah buat pruning bagi batang utama dan dahan dia cepat membesar lah. Ni kalau rakan tengok memang semua dahan horizontal lah bila kita buat teknik pruning. Okey rakan-rakan, saya rasa sampai situ saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.